dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ina. Saya Siti Nur Adhika Bidin akan membentangkan hasil kajian saya dalam penilaian 5 yang mana meminta untuk memilih dan mendaftar satu jenis jenayah sama ada di Malaysia atau negara luar Malaysia untuk dibentangkan dan menerangkan statistik tren jenayah, pengaruh pembangunan ke atas perubahan tren jenayah dan implikasi tren jenayah ke atas aspek sosial, ekonomi, politik dan pembangunan masa hadapan negara. Jenayah yang saya pilih adalah jenayah cyber dan negara yang saya pilih adalah Malaysia. Dalam jenayah cyber di Malaysia ini, saya akan menerangkan statistik tren jenayah cyber di Malaysia, pengaruh pembangunan ke atas perubahan tren jenayah cyber di Malaysia, dan yang ketiga adalah implikasi tren jenayah cyber ke atas aspek sosial, ekonomi, politik dan pembangunan masa depan di Malaysia. Sebelum itu, kita masuk pada bahagian pengenalan yang mana saya akan terangkan secara ringkas berkaitan jenayah, maksud jenayah dan juga definisi jenayah cyber sendiri. Pertama adalah definisi tentang jenayah. Dia mempunyai pelbagai takrifan, walau bagaimanapun secara umumnya ia bergantung kepada dua set norma yang berkaitan dengan perundangan dan juga norma yang wujud dalam sesuatu budaya menurut Gan Kong Meng pada tahun 2007 dan menurut Saleh Habas 1998 dalam Gan Kong Meng 2007 telah mendefinisikan jenayah ialah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hendak melakukan kesalahan itu. Maka dengan sebab kesalahan itu orang yang bertanggungjawab boleh dihukum dengan balasan yang setimpal kerana melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang. Dengan arti kata lain, jenayah ialah apa-apa yang boleh memberikan masalah atau kesusahan kepada orang lain. Seterusnya saya masuk kepada definisi jenayah cyber. Menurut Muhammad Dahlan A. Malik dan Ida Syafinas pada tahun 2010, jenayah cyber merupakan jenayah yang melibatkan segala aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ukut dan segala aktiviti yang melibatkan pelanggaran undang-undang, dengan lebih tepat lagi menggunakan internet di ruangan cyber. Dan sejajar dengan ancaman jenayah cyber yang semakin bertambah, pada tahun 1996 Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan 3 undang-undang baru yang kemudiannya dikenali sebagai Undang-Undang Cyber, iaitu Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997 dan Akta Teleperubatan 1997. Seterusnya saya masuk kepada statistik tren jenayah cyber di Malaysia dari tahun 2016 sehingga tahun 2020. Dalam Raja 1 dan Raja 2 menunjukkan statistik tren jenayah cyber di Malaysia pada tahun 2016 dan 2017 sahaja. Pada tahun 2016, jumlah kes jenayah cyber yang dilaporkan adalah sebanyak 8,334 kes di seluruh Malaysia. Insiden penipuan dengan kes 3,921, pencerobohan data 2,476 dan juga spam 545 kes adalah 3 kes tertinggi dicatatkan pada tahun 2016 seperti yang terpapar dalam Raja 1 yang saya telah petakkan berwarna biru, merah dan juga kuning. Dan pada Raja 2 di sebelah kanan pula menunjukkan kes jenayah cyber di Malaysia dengan berlakunya penurunan sedikit sebanyak 372 kes kepada 7,962 berbanding tahun sebelumnya. Namun dapat dilihat kod berniat jahat iaitu dengan kes 814 semakin meningkat dari tahun 2016 dan kes penipuan sebanyak 3,821 kes dan pencerobohan data sebanyak 2,011 kes masing-masing terus meningkat pada tahun 2017. Terusnya kita masuk pada statistik tren jenayah cyber di Malaysia pada tahun 2019. Dalam Raja 3 boleh dilihat jumlah kes aktiviti jenayah cyber pada tahun 2019 yang dipetik dari sumber MySet Cyber Security Malaysia
pada tahun 2020. Berdasarkan semakan statistik kes jenayah cyber 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, sebanyak 9 insiden jenayah cyber juga telah dilaporkan pada tahun yang sama pada tahun sebelumnya. Dalam Raja 3, daripada 9 insiden itu, kes penipuan adalah kes paling banyak berlaku terhadap pengguna di Malaysia sepanjang tahun 2019 tersebut. Jumlah insiden penipuan atas talian yang dilaporkan kepada SSM tahun 2019 ialah sebanyak 7,774 kes, meliputi 70% daripada insiden jenayah cyber yang dilaporkan. Jumlah kes itu dilihat meningkat sebanyak 2,651, di mana hanya sebanyak 5,123 kes sahaja dilaporkan berlaku sepanjang tahun 2018 di Raja 1 tadi. Dan insiden jenayah cyber kedua tertinggi sepanjang tahun 2019 pula ialah kes pencerobohan data dengan 1,359 kes, dan ketiga ialah kes pengkodan yang paling bahaya kepada pengguna, iaitu sebanyak 738 insiden pada tahun 2019. Seterusnya, saya masuk pada trend jenayah cyber di Malaysia pada tahun 2020. Raja 4 menunjukkan laporan kejadian berdasarkan statistik pengkelasan insiden jenayah cyber 2020 secara umum daripada Cyber Security Malaysia. Dan ia telah dilaporkan pada tahun 2020 di Malaysia berdasarkan jumlah yang diberikan. Berdasarkan kepada laporan statistik kes jenayah cyber dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, sebanyak 942,000 insiden keselamatan cyber dicatatkan. Jumlah itu adalah sedikit lebih tinggi bagi tempoh yang sama berbanding tahun lalu, di mana hanya sebanyak 8,770 kes sahaja dicatatkan. Daripada keseluruhan kes jenayah cyber bagi tempoh itu, insiden yang melibatkan kes penipuan adalah paling tinggi sekali lagi dengan mencatatkan sebanyak 6,459 kes, atau bersamaan diikuti dengan 71% dari keseluruhan kes yang dilaporkan. Dan ia kedua diikuti oleh kes pencerobohan yang mencatatkan sebanyak 1,101 insiden dan insiden jenayah pengkodan jahat dengan 502 kes. Selain itu, laporan yang melibatkan kes gangguan jenayah cyber juga meningkat mendadak, di mana setakat Oktober sahaja merekodkan sebanyak 499 kes. Berbanding tahun 2019 hanya merekodkan sebanyak 260 kes sahaja dari Januari hingga Disember pada tahun 2019 tersebut. Kita masuk pada bahagian pengaruh pembangunan ke atas perubahan trend jenayah cyber di Malaysia. Di sini saya telah nyatakan 3 pengaruh. Yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi perkomputeran. Kebanyakan penjenayah merupakan golongan yang profesional dan berpengetahuan dalam bidang komputer yang dipelajari dalam arus pemodenan ini, sama ada melalui pendidikan yang telah disalahgunakan ataupun persendirian dengan belajar melalui YouTube cara teknik-teknik melakukan penipuan atau sebagainya dalam jenayah cyber ini. Kawasan bandar menjadi tumpuan penjenayah untuk mendapatkan peralatan dan sumber yang diperlukan untuk menjalankan misi jenayah cyber, khususnya terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan dalam ICT dan mensasarkan golongan warga emas, kerana bagi mereka ia mudah ditipu dan dimanfaatkan. Kedua adalah masalah pengangguran meningkat. Proses pembandaran di bandar-bandar utama di Malaysia menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah bagi merebut peluang ekonomi dan sosial seperti bandar Kuala Lumpur. Hal ini menyebabkan ramai orang yang sukar mendapatkan peluang pekerjaan kerana wujudnya persaingan yang tinggi sama ada dengan penduduk tempatan maupun warga asing. Maka individu terlibat mengambil jalan pantas untuk mendapatkan sumber pendapatan dengan melakukan jenayah cyber seperti penipuan, sama ada penipuan wang ringgit, penipuan atas talian, pencurian maklumat
judi cyber, penipuan wang haram dan sebagainya. Ketiga ialah pengaruh sektor perbankan secara atas talian ataupun online. Graf peningkatan jenayah cyber bertambah apabila penggunaan perbankan online secara meluas diperkenalkan kepada pengguna seiring dengan kemajuan ICT. Kita tahu menggunakan perbankan online ini mudah, menghemat masa dan tenaga kerana tidak perlu ke bank untuk urusan pembayaran dan sebagainya. Tetapi ia memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada security atau keselamatan dalam transaksi pembayaran online, dan ia akan mudah diakses oleh pelaku jenayah cyber yang berpengalaman dan berkemahiran. Dan dalam sektor ini, perbankan online ini juga menyebabkan muncul banyak laman sesawang palsu yang dibuat oleh para pelaku. Seterusnya, kita masuk dalam implikasi jenayah cyber terhadap sosial. Yang pertama ialah maklumat pribadi pengguna terdedah. Pelbagai ICT digunakan seperti komputer, telefon bimbit yang canggih dan sebagainya menyebabkan data pribadi pengguna sudah tidak selamat di ruangan cyber berikutan peningkatan kes jenayah cyber di Malaysia. Kerajaan juga biasanya menggunakan sistem ICT ini dan ia memudahkan maklumat terdedah seperti maklumat kad pengenalan individu, maklumat perbankan, e-bantuan dan sebagainya. Menurut akhbar Berita Harian, 11 juta terdedah kejuaian data pribadi pada tahun 2018 sahaja. Implikasi yang kedua terhadap sosial ialah individu mengalami trauma ataupun tekanan perasaan. Mangsa jenayah cyber mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma kesan daripada kes penipuan, duit, cyberbully dan berita palsu yang mana memfitnah serta memalukan mangsa. Ketiga ialah mewujudkan isu perkauman. Melalui gangguan cyber terhadap pengguna media sosial seperti aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan sebagainya digunakan dalam penyebaran berita palsu dengan memfitnah serta bersifat perkauman. Pengguna yang percaya dengan permainan palsu pelaku ini mewujudkan tangkapan yang tidak baik sesama individu terhadap kaum lain. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM mendedahkan 80% daripada maklumat yang diterima menerusi portal aduan platform 3R Race, Religion dan Royalty mempunyai kandungan berbau perkauman dan keagamaan di negara ini. Kita masuk dalam implikasi jenayah cyber terhadap ekonomi di Malaysia. Paling utama ialah kesan jenayah cyber ini menyebabkan kehilangan atau kerugian wang yang banyak. Ia merugikan banyak syarikat apabila maklumat sulit keuangan dibocorkan atau dicuri dan digunakan oleh pihak luar untuk mengeluarkan dana dari akaun syarikat secara aram. Pengguna perbankan secara atas talian selalu menjadi mangsa penipuan wang, khususnya warga emas yang kurang pengetahuan dalam transaksi atas talian. Hal ini menyebabkan mereka hilang sumber pendapatan atau simpanan untuk urusan harian atau perniagaan. Buktinya, pada Oktober 2020, seorang pesara guru berumur 50 tahun di Kota Bahru, Kelantan telah angau cinta cyber dan rugi sebanyak RM480,000 yang membabitkan penipuan sindiket love scam dalam jenayah cyber menurut Sinar Harian 2020. Seterusnya, implikasi jenayah cyber terhadap aspek politik di Malaysia pula. Pertama, dia boleh mengancam keselamatan negara. Jenayah cyber ini memberi ancaman kepada keselamatan negara Malaysia kerana pelaku jenayah cyber berpengetahuan luas dalam bidang komputer dan ICT. Mereka boleh masuk ke dalam sistem maklumat keselamatan negara dan juga mencuri maklumat-maklumat penting kerajaan dan boleh memberikan data tersebut kepada pihak tidak bertanggungjawab. Maklumat sulit keselamatan negara juga mudah dikesan oleh jenayah cyber berikutan jenayah cyber secara peringkat global untuk melumpuhkan pertahanan negara melalui pengodaman, pengubahsuaian program atau data komputer dan pencurian maklumat serta lain-lain yang melibatkan jenayah cyber. Kedua, yang boleh menyebabkan kekacauan dalam kalangan ahli politik. Masalah dalam mengesan pelaku jenayah cyber akan membuatkan ahli-ahli politik sering berdebat kerana mempertikaikan kebolehan kementerian yang ada dalam bertanggungjawab mengatasi jenayah cyber ini. Antaranya sering berdebat dalam parlimen dan sindir-menyindir akan ketidakberkesanan akta dan undang-undang yang telah ada di Malaysia.
Terusnya kita masuk kepada kesan jenayah cyber terhadap pembangunan masa depan di Malaysia. Yang pertama sudah pasti melambatkan proses pembangunan negara kerana banyak kerugian akibat pengodaman data dan penipuan duit syarikat, individu maupun dana kerajaan. Pelabur luar akan takut memilih Malaysia pada masa akan datang sekiranya jenayah cyber terus meningkat kerana menganggap ruangan cyber sudah tidak selamat lagi di negara kita. Maka sumber pendapatan negara akan terjejas di samping memperlahankan lagi proses pembangunan khususnya di kawasan luar bandar akibat kurang peruntukan keuangan. Kedua adalah menjatuhkan nama baik negara pada masa hadapan. Nama baik Malaysia di persada dunia pasti memburuk kerana melahirkan pelaku jenayah cyber yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan negara luar akan menganggap negara Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang berkesan dalam mengatasi kenaikan tren jenayah cyber ini, sedangkan kita mempunyai banyak akta untuk mengesan atau mengatasi peningkatan tren jenayah cyber ini, tetapi disebabkan oleh kecuaian rakyat, individu ataupun masyarakat menyebabkan pelaku ini berleluasa dalam mempergunakan kelemahan masyarakat yang lemah ICT-nya. Dan yang ketiga adalah saya berikan kesan positif, iaitu pada masa akan datang sekiranya tren ini terus meningkat, kerajaan Malaysia pasti membuat banyak program kesedaran keselamatan cyber, di mana pihak kerajaan pasti akan banyak melaksanakan program keselamatan cyber bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada penggunaan internet sejajar dengan kemajuan ICT mengenai bahaya ancaman jenayah cyber seperti inisiatif etika cyber kebangsaan NCI yang sedang dibangunkan. Pada bahagian kesimpulan pula, secara kesimpulannya, jenayah cyber di Malaysia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan maklumat di samping kerancangan ekonomi yang banyak melibatkan proses di ruangan cyber. Bagi mengatasi jenayah cyber ini, kita tidak boleh bergantung kepada pihak kerajaan dan keselamatan semata-mata, tetapi setiap individu dan masyarakat perlu memainkan peranan penting dengan tetap pekah terhadap ancaman cyber agar tidak menjadi mangsa di masa akan datang. Mungkin golongan muda memandang remeh isu ini kerana mereka berasa mahir dalam penggunaan ICT, tetapi ingatlah bahawa ramai warga emas di luar sana yang kurang pengetahuan dalam ICT menjadi mangsa cyber, dan mungkin itu adalah ahli keluarga kita. Maka dengan itu, selain dari usaha pihak kerajaan dalam memperketatkan undang-undang, akta-akta berkaitan jenayah cyber, saya rasa golongan muda juga perlu dan patut menyebarkan ilmu kepada golongan yang kurang berpengetahuan agar kita sama-sama terdidik dengan teknik-teknik ancaman cyber pada zaman moden ini. Berikut merupakan senarai rujukan yang saya telah gunakan. Hanya itu daripada saya. Sekian, terima kasih.